Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita pada hari ini adalah bidang fiqh di bawah tajuk konsep fardu ain dan fardu kifayah. Sebelum meneruskan pembelajaran, asas utama yang perlu kita pelajari, yang perlu kita kuasai dalam tajuk ini ialah yang pertama, menyatakan maksud fardu ain dan fardu kifayah berserta contoh, dan yang kedua, merumuskan kesan penghayatan fardu ain dan fardu kifayah terhadap diri, masyarakat dan negara. Okey, baiklah pelajar. Apakah yang dimaksudkan dengan fardu ain? Okey, kita tengok, kita rungkai satu persatu. Okey, kita tengok maksud fardu ain terlebih dahulu. Fardu ain di sini bermaksud tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas setiap orang Islam yang mukallaf. Mukallaf di sini bermaksud orang yang dipertanggungjawabkan tentang hukum-hukum Islam. Sekiranya tuntutan ini tidak dilaksanakan, maka individu tersebut akan berdosa. Contoh dia, menutup aurat. Berdosa jika seseorang itu tidak menutup aurat. Contoh lain, solat fardu 5 waktu sehari semalam. Selain itu, berpuasa di bulan Ramadan. Okey, pelajar boleh tengok contoh-contoh lain yang berkaitan dengan fardu ain. Seterusnya kita tengok kepada fardu kifayah. Maksud fardu kifayah di sini ialah tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas masyarakat Islam secara kolektif. Sekiranya sebahagian sahaja melaksanakan tuntutan fardu kifayah ini, maka gugurlah kewajipan tersebut ke atas orang Islam yang lain. Jadi kalau dalam satu-satu masyarakat ada golongan yang telah menjalankan ataupun menunaikan kewajipan, maka tidak berdosa kepada orang lain. Contoh, menguruskan jenazah. Okey, jika sebahagian daripada masyarakat ataupun anggota masyarakat telah menyempurnakan atau menguruskan jenazah, maka sekumpulan yang lain gugur dosa ataupun kewajipan. Seterusnya, usahawan Muslim. Ada dalam kalangan kita yang menjalankan aktiviti perniagaan ataupun sebagainya. Okey. Contoh lain, solat berjemaah. Okey, seterusnya, kesan penghayatan fardu ain dan fardu kifayah. Okey, kesan adalah perkara yang memberi impak kepada sama ada diri, masyarakat dan negara. Jadi di sini kita tengok satu persatu. Kesan penghayatan fardu ain dan fardu kifayah terhadap diri. Okey, pertama, membentuk kepribadian Muslim yang sejati, di mana jika seseorang itu menghayati ataupun melaksanakan setiap tuntutan dan tanggungjawab yang diberikan kepada setiap individu, maka lahirlah Muslim yang sejati. Yang kedua, membudayakan amalan mulia dalam kehidupan. Sebagaimana kita ketahui bahawa amalan-amalan fardu ain dan fardu kifayah adalah suatu amalan yang mulia. Yang ketiga, membentuk keseimbangan rohani dan jasmani serta keseimbangan emosi dan intelek, di mana penghayatan fardu ain dalam diri seseorang akan membentuk
jati diri yang sempurna. Okey. Yang keempat, berusaha menjadi individu kreatif dan inovasi, menghasilkan sesuatu ciptaan baru. Okey, seterusnya kesan penghayatan fardu ain dan fardu kifayah terhadap masyarakat. Membentuk masyarakat yang bertanggungjawab. Maksudnya di sini, setiap masyarakat, setiap orang ada tanggungjawab. So, dalam menghayati ataupun dalam menghayati fardu ain dan fardu kifayah, dalam menghadapi konsep fardu ain dan fardu kifayah dapat membentuk masyarakat yang lebih bertanggungjawab. Yang kedua, membina masyarakat yang berdisiplin serta mematuhi undang-undang. Di mana masyarakat yang mengikuti ataupun masyarakat yang sentiasa patuh kepada setiap tuntutan yang telah ditetapkan menjadikan masyarakat yang lebih berdisiplin. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat saling membantu antara satu sama lain. Di mana firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Di mana kita hendaklah sentiasa bertolong-tolong dalam setiap kebaikan dan jangan bertolong-tolong dalam keburukan ataupun kejahatan. Yang keempat, keperluan hidup masyarakat Islam dapat dipenuhi, di mana setiap tuntutan Islam ke atas masyarakat dapat dipatuhi. Kesan terhadap negara. Negara aman dan bebas daripada kejadian jenayah. Apabila setiap masyarakat patuh kepada setiap ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kejadian jenayah berkurangan. Ini akan memberi kesan kepada negara, di mana negara akan berada dalam keadaan aman. Yang kedua, pentadbiran negara berjalan lancar kerana diuruskan dengan telus. Okey, tidak berlakunya korupsi, tidak berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini kerana setiap individu, setiap masyarakat faham tentang konsep Islam yang sebenar. Seterusnya, yang ketiga, ekonomi negara berkembang dengan pesat kerana bebas daripada sebarang rasuah. Jadi negara sekitar berani ataupun negara sekitar lebih gemar untuk menjalankan aktiviti ekonomi dengan negara kita. Seterusnya, yang keempat, pembangunan negara dapat dilaksanakan secara terancang dan bersepadu, di mana dapatan ataupun ekonomi yang semakin berkembang pesat membantu kepada pembangunan negara. Jadi setiap aktiviti ataupun perancangan untuk jangka masa akan datang terancang ataupun dapat dibina, dilakukan secara menyeluruh. Seterusnya kita tengok contoh hubung kait antara fardu ain dengan fardu kifayah. Fardu ain, setiap orang Islam wajib menunaikan solat. Antara syarat sah solat termasuklah menutup aurat, di mana syarat untuk kita solat hendaklah menutup aurat. Jadi kalaulah seseorang itu tidak menutup aurat, maka tidak sah solatnya. Perkara fardu kifayah, untuk memenuhi keperluan pakaian yang menutup aurat, perlu ada orang Islam yang boleh membekalkan keperluan tersebut. Yakni ada institusi ataupun jabatan yang mengeluarkan pakaian yang menutup aurat. Seterusnya, contoh.
Okey, kemahiran dalam pembuatan benang, kemahiran dalam mencipta mesin jahit dan kemahiran menjahit bagi mencipta pakaian yang menutup aurat. Okey, ada sebarang persoalan kita bincang dalam Telegram. Sekian dulu untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.